So kita nak tengok kita punya sound effects dan juga foley. So saya akan share awak screen. Okay. So kita tengok ini dulu. Siapa lagi seorang? Farhani. Where is Farhani? Okay, kita tengok ni dulu. Bukan KFC ni, bukan McD ni tau. Ni iklan je, iklan. Kita tengok ni dulu. Saat meja kita penuh Okay, ini pun iklan. hidangan berbuka puasa. Di sana ada keluarga. Kita tengok ni.
Dia seorang je Hebat. Right, okay. Ini okay, jap. Kita tengok lain pula. Jap. Kita tengok yang lama-lama sikit ni. Tahukah anda bagaimana cerita sang kancil menipu buaya? Begini ceritanya. Asam, siapa membuang kulit durian di sana sini? Pakailah tong sampah. Isinya buaya-buaya ni tidur. Enak betul buang-buang di seberang sungai. Awas, kancil. Oh, ikan. Apa hal? Jaga-jaga, kancil. Air yang tenang. Jangan sangka tiada buaya. Saya tak takut. Buaya semua sudah lelap. Ya, tapi sungai ini dalam, kancil. Tentu engkau akan hanyut. Saya ingatkan saja. Jumpa lagi. Terima kasih, ikan. Baik betul, ikan. Kalau tidak, tentu aku susah. Bagaimana nak nyeberang sungai? Aku ada satu akal. Sang buaya. Sang buaya. Sang buaya. Kau kancil. Nasib baik aku tak meninggal. Hilang semangat aku. Berani kau kancil? Tak tahu ke buaya suka makan daging kancil? Ya, sang buaya. Tapi, aku ada pesanan penting dari orang kaya. Pesanan penting? Ya, sang buaya. Orang kaya minta aku mengira bilangan binatang-binatang di hutan ini supaya diadakan makan. Makan? 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 Ayo kancil. Kita mula mengira sekarang juga. Aduh, sakitnya. Tak ada disiplin punya buaya. Buaya-buaya sekalian.
Berkumpul. Sang buaya, lebih senang dikira kalau berkumpul di dalam sungai. Mungkin ada yang tertinggal. Ya juga. Buaya sekalian, berkumpul di dalam sungai. Awas buaya sekalian. Kancil akan mula-mula kamu semua. Satu. Boleh gunung. Satu, dua, tiga. Lekuk. Wow saja. Satu, dua, tiga, lekuk. Jantan, betina, aku ketuk. Semuanya berapa, Kancil? Ada 9 ekor buaya yang bodoh. Sebenarnya, aku cuma hendak menyeberang sungai ini. Hehehe. Jadi, tak adalah makan. Kita kena tipu. Ini semua kau punya pasal. Tak. Alamak. Nasib baik terlepas. Tunggu engkau, Kancil. Aku dapat engkau. Habis dimakan monyet. Sepandai-pandai kancil melepas juga. Kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Yang lain. Alright, okay. Okay, pernah tengok tak animasi ni? Tak, ini first time. Ni first time. Ni first time tengok. Astaghfirullahalazim. Yang lain pernah tengok tak? Ada siapa pernah tengok tak animasi ni? Yang baru pernah lah, sir. Oh, yang apa tu? Yang apa tu? Yang atuk tu kan? Atuk Yang atuk. Pada zaman dahulu. pada zaman dahulu. Yes. Right, okay. Okay, ini adalah animasi pertama Malaysia. Untuk pengetahuan you guys lah. These are the first animation. Okay, animasi pertama Malaysia. Okay, ni memang zaman, nak kata zaman saya lahir 85 tu dah ada dah. Tahun 85 tu dah ada, tak silap saya lah. So masa tu saya kecil-kecil lagi. Tengok ni selalu keluar. Okay, dia ada beberapa siri. Okay, dan dia punya pengarah dia adalah Hassan Muttalib lah. Dia selalu buat lah. Okay, kenapa saya bagi you tengok games tadi? Okay, game PUBG tadi. Dan saya bagi you guys tengok apa tu, kita punya animasi ni. Okay, kedua-dua footage tadi tu sebenarnya dia rely kepada kita punya bunyi. Okay, bunyi yang dihasilkan ketika footage ataupun visual tu ditunjukkan kepada kita punya penonton. Okay, macam for example, bunyi-bunyi yang dikeluarkan di dalam game tadi, macam game PUBG tadi kan. Kalau awak perasan, dalam game PUBG tu ada berbagai jenis bunyi yang direka khas untuk bagi penonton dengar. Okey, dan setiap bunyi itu telah dispesifikasikan pada kesesuaian dan juga pada keadaan tertentu. Okey, macam for example, waktu karakter sedang berjalan, kita dengar bunyi apa? Tapak kaki. Bunyi tapak kaki. Dan apabila dia ambil senjata, kita ada dengar bunyi dia ambil senjata. Dan apabila dia menggunakan senjata yang berbeza, akan mengeluarkan bunyi yang berbeza. Betul? Setiap kali senjata tu dikeluarkan, betul kan? Right, okay. So, apa function dia sebenarnya bunyi-bunyi tu dibuat? Siapa tahu? Ni awal-awal dulu saya cerita dengan you guys. Apa function bunyi tu dibuat?
Cuba ingat balik. Apa fungsi bunyi? Saya ingat yang orang buta tu, sir. Orang buta. Orang buta. Okey, apa fungsi bunyi sebenarnya? Siapa tahu? Ni basic ni. You guys belajar sound, you guys kena tahu. Apa fungsi bunyi? Untuk kita lebih menghayati. Untuk kita lebih menghayati. Alright, okay. Betul lah. Untuk kita lebih menghayati, untuk kita lebih fokus, untuk kita lebih memudahkan kita memahami, okay, untuk penyampaian, okay, untuk orang kata apa, sokongan. Bila ada visual, ada sound, sound tu akan menyokong visual. Kalau kita tengok visual saja, katalah for example, kalau kita tengok visual game tadi, kita tutup dia punya sound. Apa awak akan rasa? Bosan. Kita akan rasa bosan. Kalau saya buka animasi tadi, saya tutup sound, apa awak akan rasa? Mesti awak kata, ini bila punya animasi ni cerita pasal apa? Kita pun tak tahu penyampaian dia. Kita pun tak tahu dia punya feeling dan sebagainya. Okay, right? Okay? So itu function sound. Okay. Bila kita ada sound dan setiap satu sound tu yang dihasilkan, semua sound tu didesign based on pada visual yang cuba dia keluarkan. Dia bukan macam simply kalau tengok dalam game PUBG tu, kita pakai semua pistol tu bunyi sama lah. Tak. Setiap satu pistol ataupun setiap satu senjata ada bunyi dia tersendiri. Kenapa dia ada setiap satu senjata tu ada bunyi tersendiri? Supaya pemain-pemain lain boleh spesifik apa, classifykan. Okay, bunyi ni senjata apa, bunyi ni senjata apa, bunyi ni senjata apa. Okay, footstep ni daripada mana, footstep ni daripada mana. Okay, supaya memudahkan dia orang untuk mengetahui di manakah kedudukan lokasi musuh tu sendiri. Itu functionnya ada this kind of punya bunyi-bunyi dan sebagainya. Alright, dalam kita punya game system. Alright, dalam kita punya animasi pula. Okay, dalam kita punya animasi kalau pasal tadi ada banyak bunyi-bunyi yang dihasilkan tetapi tidak real. Bukan tidak real, maksudnya bunyi-bunyi ataupun adegan-adegan yang diada-adakan ataupun yang dibuat ataupun kita boleh consider sebagai apa, exaggeration dalam kita punya animasi. Okey, saya rasa ada antara you guys yang memang ada belajar animasi kan? Ada belajar animasi kan? Ada, Sam ni. Okey, Sam ni Alright, okey. Dalam animasi, okay, the basic animation, kita ada satu bahagian tu yang dikenali sebagai exaggeration. Tahu exaggeration? Apabila kita nak menghasilkan, dia adalah basic the principle of animation. Dia ada satu bahagian tu kita panggil sebagai exaggeration. Okay, dalam exaggeration, kita kena buat dia exaggerate lebih. Exaggerate lebih maksudnya kita tak boleh buat animasi tu terlampau real. Terlampau real maksudnya kita tak boleh buat macam orang kata apa, kalau pergerakan dia real sangat, tak boleh. Sebab dia kategorikan sebagai animasi. Macam for example, kalau kita tengok banyak-banyak cerita kartun okey, apabila kartun ni binatang ni jatuh daripada tempat yang tinggi, secara logiknya dia akan mati, betul? Okey, tetapi dalam animasi dia tidak mati. Okey, kenapa? Sebab itu adalah exaggeration dia. Ataupun macam for example, kalau kita tengok dalam cerita animasi yang saya tunjuk tadi, dalam cerita animasi tu kalau secara logik, mana boleh buaya berlari dalam air? Perasan tak tadi ada buaya berlari dalam air? Satu tu buaya tu berenang, satu lagi tu yang warna-warna pink tu dia orang berlari dalam air. Secara logik tak boleh berlari dalam air, tapi untuk menunjukkan yang buaya yang belakang tu sedang mengejar buaya depan, dia nak exaggerate. So dia buatlah animasi tu yang menyerupai seperti dia sedang berlari di atas air. Okey, itu kita panggil exaggeration. Okey, dalam exaggeration ni pula, sound exaggeration ni sangat-sangat penting. Macam for example, awak tengok tadi, apabila buaya tu dia mandi, awak dengar bunyi air tadi. Dengarkan bunyi air. Yang masa dia tengah gosok badan di awal-awal tu, awak dengar bunyi air. Waktu dia tengah duduk dekat atas durian, okey, dia melambung naik atas pokok tadi, betul? Lepas tu awak dengar bunyi apa tadi? Puff. Dia macam ada bunyi sound wave. Puff, dia naik ke atas. Lepas tu tadi bunyi ketika dia sedang buaya sedang mengejar buaya biru tadi, awak dengar bunyi seperti bunyi motorboat.
Okey, menunjukkan diorang ni laju. Itu kita panggil exaggeration. Okey, dalam kita punya penghasilan sound, exaggeration tu sangat-sangat penting. Tambah-tambah lagi dalam animasi supaya kita dapat merealisasikan cerita kita tengok macam mana dan sebagainya, supaya penyampaian kita tu tidak adalah terlampau serius. Animasi is still animation. Okey, walaupun dia ada dua type of animation. Animation dalam bentuk for fun dan juga animation dalam bentuk real animation. Real 3D animation lah, maksud for example Transformers, kita ada Ninja Turtle dan juga animasi-animasi lain. Itu adalah animasi dalam bentuk visual effects. Okey, ini adalah yang pure animation. Kalau kita tengok Enchanted, kita tengok Moana, kita tengok Toy Story, that kind of punya animation yang kita panggil akan ada extra ataupun ada exaggeration kat situ. Okay, so with this exaggeration, kita sebagai sound designer, kita kena create sound untuk that particular exaggeration. Kita kena buat, kita kena tahu what kind sound yang kita nak guna, what kind of sound ni. Termasuk juga dalam kita punya penghasilan filem. Okay, dalam filem kita ada satu department yang dikenali sebagai sound department, ataupun kita panggil sound effects department, ataupun ada setengah orang panggil mix. Okey, mixer dan sebagainya lah. Alright, okey. So dalam filem, animasi dan sebagainya, okey, ini saya sebenarnya tak nak fokuskan kepada animasi, saya nak fokuskan kepada secara amnya lah, secara menyeluruh. Ada banyak company sekarang ni dah banyak hire orang kata company sound untuk menghasilkan bunyi untuk diorang punya spesifikasi. Okey, cuba tengok pada telefon bimbit awak sendiri. Okey, setiap telefon bimbit awak tu dihadirkan ataupun didatangkan dengan bunyi ringtone signature untuk setiap satu telefon. Betul? Kalau Samsung dia ada punya signature, dia punya bunyi. Kalau OnePlus ada signature, dia punya bunyi. Kalau iPhone, dia ada iPhone punya signature punya bunyi. Melainkan kalau awak custom, awak letak bunyi lagu-lagu orang, juga download music daripada tempat lain, jadikan juga sebenarnya ringtone dan sebagainya. Tapi secara logically ataupun secara asalnya, memang setiap satu devices yang ada pada kita tu ada dia punya bunyi tersendiri yang memang diorang dah cipta untuk that particular device. You unlock you guys punya phone, ada bunyi dia. You off you guys punya phone, you shut down, dia ada bunyi dia. Alright, message masuk, ada bunyi dia. Dan setiap satu devices daripada company yang berbeza ada dia punya signature, dia bunyi. Kerana apa? Kerana diorang nak tahu, okay, sebagai satu device yang di mana apabila orang memakai device tu, orang lain dengar, orang kata itu adalah bunyi telefon Samsung, itu adalah bunyi telefon iPhone, itu adalah bunyi telefon maybe for example OnePlus ataupun Realme. Ya, diorang hasilkan that kind of punya bunyi. So dekat dalam sound department ni lah yang akan menghasilkan a very specific punya sound untuk that particular specific punya devices yang diorang akan guna. Okay, sama juga kat dalam department lain. Macam for example kita tengok current, kita ada electrical car. Okay, penggunaan kereta elektrik. Okay, kalau pasal sekarang ni kebanyakannya kita dah start nak moving in towards to electrical car punya industry. Okay, sekarang ni tengah nak masuk. Okay, so apa reflection dia antara electrical car dan juga kita punya bunyi? Apa reflection dia electrical car dan kita punya bunyi? Siapa boleh tahu apa reflection dia? Boleh share sikit? Boleh share sikit? Siapa tahu apa reflection dia antara bunyi dan juga electrical car? Anyone? Tak tahu, sir. Tak tahu? Ceng. Saya cuba cari dokumentari tu. Kalau jumpa. Audi.
Okay. Okay, this one. Okay, tengok ni Ini adalah 10 tahun dulu punya video tau. 10 tahun. Maksudnya now is 2022. So 2012. Video ni dikeluarkan pada 2012. In which masa tu tak ada seorang pun boleh tahu adakah electrical car ni akan jadi betul-betul boleh survive dalam kita punya industri. Kita tengok apa dia orang dah buat pada tahun 2012 Audi is adding sound to its silent electric car models with a synthetic solution called Audi eSound. This replicated engine noise was developed not just to give the car audio appeal, but also to ensure pedestrian safety. If you're driving in a very silent car, you may drive too fast because you think you're not driving the speed you're doing. But for the pedestrians, they do not recognize that there's a car coming if there isn't a noise that they can recognize. Creating the right sound to match to this. The eSound is played through a loudspeaker located on the vehicle's undercarriage. Audi sound engineers had to develop hardware and software to create a specific sound that would identify the car as an electric vehicle, yet match its sporty design at the same time. Composers used a digital piano to recreate sounds to match acceleration and deceleration cues. The hardware and software experts on the project say that the data relating to the electric motor's rotational and vehicle speed, loads, and more is continuously supplied by the vehicle to the control unit. That data is then used to generate this sound. Company officials say that each model will have a unique sound signature to give the vehicle some personality. The Audi e-tron is not yet available for commercialization. Kirsten Taggart, IDG News Service. Right, okay. So awak nampak tak dia punya reflection dia? Kenapa sound engine ataupun kita punya sound design ni terlibat dalam penghasilan kereta? Okay, dia dah bagi tahu tadi apabila electrical car ni yang akan keluar in future nanti, dia akan ada a very silent punya car. Maksudnya takkan ada bunyi enjin. Kalau kita start kereta kita sekarang ni, kalau kita pakai combusted punya enjin, kita akan nampak, kita akan dengar bunyi enjin. Okay, kita siap boleh rev dan sebagainya. Tapi whenever you use electrical car, you tak boleh rev you punya car. You guys tak ada bunyi. Memang tak ada bunyi, zero silence. So apa yang akan berlaku whenever kita drive kita punya car, orang yang berjalan kaki berkemungkinan tidak dapat mendengar bunyi kita, bunyi kereta kita apabila kita dah sampai. That's why dia orang panggil engineer untuk datang buat satu ataupun design satu bunyi khas, okey, untuk diletakkan di dalam kereta. Okey, yang mana tadi dia dah bagi tahu, dia ada mention dia orang ada install speaker dekat luar kereta supaya sound tu boleh didistributekan kepada pedestrian dan pedestrian dengar bahawa akan ada bunyi kereta yang akan lalu dekat kawasan jalan dan orang akan aware. Kalau macam for example lah, macam sekarang ni kalau kita pergi jalan raya, kalau orang tu dekat 1 kilometer jauh tu pun kita dah boleh dengar lah dia pakai kancil turbo kan. Bunyi dia macam laju je tapi sebenarnya dia slow. Tapi dia jauh kita dengar. Okey, sekarang ni bila kita pakai electrical car, there was zero, silence, kosong. Okey. Pernah try tak naik electrical car? Basikal pernah? Basikal, ada bunyi tak? Tak ada. Tak ada. Okey. So orang mungkin tak tahu yang kita tengah nak jalan. Okey. So saya pernah naik electrical car dan saya pernah test electrical car. Yes, memang is zero. Saya duduk dalam kabin kosong. Saya duduk dalam kabin, saya duduk dalam kereta tu, saya rasa bunyi kosong, tak ada bunyi enjin, tak ada vibration, tak ada apa benda. Okey. So bila saya drive lagi memang tak ada bunyi. Saya tak tahu macam ni, macam dia umpama seperti saya berjalan di dalam orang kata apa, kereta yang orang tolak, manusia tolak, tapi very silent punya kereta. Memang tak ada bunyi. Alright, okay. So bayangkan orang-orang yang dekat luar tu. Okay, maybe lah for example dekat kawasan-kawasan taman, possibility lah orang akan dengar bunyi kereta lalu ke benda sebagainya. Tetapi because of dekat dalam kawasan city dan sebagainya, orang mungkin tak akan perasan bunyi. That's why diorang panggil sound engineer untuk buat bunyi spesifik untuk
kereta ni. Okay, that one is Audi. 10 tahun dulu diorang buat. Dan bunyi-bunyi yang diorang buat tu memang diorang dah pakai sekarang ni dekat kebanyakan kereta-kereta diorang punya electrical car. Seperti yang ada electrical car yang Audi yang awak tengok dalam cerita Avengers tu, okay, memang diorang dah apply. That is the real sound. Okay, itu bukan sound yang dibuat, itu adalah real sound. Okay, dan untuk pengetahuan juga, dengan teknologi yang sama, diorang telah mengambil konsep yang di mana BMW, dia telah ambil konsep, BMW ambil konsep yang di mana diorang pre-record bunyi, okay, daripada enjin, okay, diorang pre-record bunyi daripada enjin, okay. So apa yang diorang buat adalah dekat Europe diorang ada satu standard yang memang diorang dah setkan, a certain decibel yang hanya boleh keluar daripada sesebuah jentera, macam kereta lah. Maksudnya kalau kereta tu nak dapatkan orang kata apa, the best value ke apa benda untuk macam kita lah, kan kita kereta kita kan ada yang green car dan sebagainya, okay. Untuk dapatkan sampai nak capai that status, dia ada number of decibel, okay. Decibel tu adalah maksudnya kita punya numbers of sound yang keluar daripada enjin tu, dia mesti rendah. So, apabila BMW keluarkan kereta baru dia kata tak boleh sebab enjin yang dihasilkan akan produce that kind of punya sound. Kalau kita slowkan kita punya sound tu, nanti kita punya pemandu tak merasa feeling macam mana menaiki kereta tersebut. Okay. Itu yang berlaku lah. So, apa BMW buat? BMW install speaker dekat dalam kereta, okay, special speaker. So, BMW install juga yang sistem tadi, sound tu. Dan apabila orang yang menaiki kereta tu, orang luar tak dengar bunyi exhaust, tapi orang yang duduk dalam kereta tu akan dengar bunyi exhaust. Okay. So maksudnya dia pre-install sound. Jadi kita yang duduk dalam kereta tu, kita terasa bunyi kita tu macam kuat, macam daripada luar. Tapi tak. Sebenarnya luar tak bunyi apa-apa pun. Dekat dalam kereta tu yang dia dah install. Dia nak bagi feeling yang kepada dia punya orang kata apa, driver dia, this car is a very good car. Saya lupa dia punya, tak silap saya 5 siri ke 7 siri punya kereta, saya lupa, tapi memang ada dia punya dokumentari yang memang BMW install speaker dekat dalam kereta untuk menghasilkan this kind of punya bunyi. Sama juga ada, saya rasa beberapa company kereta pun dah start install speaker dan diorang bagi produce bunyi yang dekat dalam kereta lah, bagi orang tahu. Okay, so awak nampak tak? Industri dalam sound design bukan sekadar hanya untuk kita buat sound semata-mata, tak. Dia memasuki dalam semua aspek. Okay, dari penghasilan kita punya devices, dari penghasilan kita punya kereta, kegunaan kita. Lepas tu belum cerita lagi kalau macam for example orang design bangunan, dalam bangunan tu ada bunyi loceng dan sebagainya. Lepas tu barulah kita tengok dalam bentuk filem ni, macam mana orang buat sound design ni, macam mana orang buat ni, macam mana orang ni macam ni. So ada pelbagai bidang sebenarnya dalam sound design. Bukan sekadar macam for example orang belajar, kita belajar subjek sound design ni, kita nak buat sound, kita nak design sound. Tak. You nak design sound, you nak buat sound, you guys belajar masa diploma dulu. Okay, now kita nak fikir macam mana kita nak produce, how we gonna do, how creatively kita nak buat satu-satu sound tu dalam kita punya bidang, apa yang kita nak kena buat. Awak kena tahu, macam for example bunyi pintu tutup, kita nak buat macam mana, bunyi pintu kereta tutup, kita nak buat macam mana, bunyi guruh kita nak buat macam mana. Takkan awak nak tunggu hujan, awak nak ambil mikrofon, awak nak rekod guruh, betul? So kita nak buat macam mana. So kitalah designer yang kita akan buat. Kita akan design that kind of punya things. Alright, okay. Itu function je lah. Alright, okay. So macam saya bagi tahu tadi, dalam kita punya ni juga video tadi, okay, dia ada sound effects. Okay, sound effects lah. Sebab hari ni kita nak bercerita tentang sound effects dan juga foley. Okay, so tadi kita nampak, kita dengar ada sound effects. Okay, apakah yang dikatakan dengan sound effects? Siapa tahu sound effects tu apa? Hani tak masuk lagi. Hani ada warnanya ada. Siapa tahu sound effects tu apa? Duk sebut-sebut sound effect. Kita kena ubah sound effect. Kita duk sebut-sebut sound effects. Tapi sound effects tu apa yang faham tentang sound effects? Anyone? What you guys understand about sound effects?
Anyone? Siapa faham tentang sound effects? Siapa tahu sound effects? Apa yang anda faham tentang sound effects? Bunyi yang susah nak record rasa. Bunyi yang susah nak rekod. Bunyi yang susah nak rekod. Alright, okay. Lain? Apa yang anda faham tentang sound effects? Anyone? Bunyi yang untuk membuatkan lebih dramatik. Bunyi yang untuk membuatkan lebih dramatik. Alright, okay. Lain? Apa lagi yang anda faham tentang sound effects? Dia sebut-sebut sound effect, sound effect. Oh, aku nak sound effect, aku nak sound effect. Apa yang kita faham tentang sound effects? Anyone? Kesan bunyi yang ditekankan tu. Kesan bunyi yang ditekankan. Dia macam proses bunyi lah macam tu. Macam mana nak terangkan lah? Macam mana terangkan? Macam mana nak terangkan? Cuba terangkan yang awak faham. Apa yang awak faham tentang sound effects? Okay. Alright. Dalam sound effects ni kita cerita pasal sound effects. Okay. Dalam kita punya penghasilan sound effects, okay, yang apa kita faham? Selalunya secara common kita akan faham sound effects adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan, okay, ataupun bunyi-bunyi yang terhasil daripada apa jua jenis sentuhan yang kita buat. Tak kisahlah antara manusia dengan manusia ataupun manusia dengan objek ataupun objek dengan objek. Macam for example kita tumbuk meja. Kita akan dapat sound effects, okay, ataupun bunyi, kesan bunyi. Kita tepuk tangan, antara tangan dengan tangan kita akan dapat kesan bunyi. Itu kita panggil sound effects. Okay. So lagi apa? Kita slam kita punya buku, kita baling kita punya batu dekat atas air, kita ambil bola kita smashkan dekat cermin. Apabila ada sentuhan, ada bunyi, itu kita panggil sound effects. Okay. Benda-benda macam itulah kita panggil sound effects. Okay, now macam mana kita nak classifykan sound effects dengan bunyi yang kita kenali sebagai Foley? Okay, Foley itu adalah bunyi-bunyian yang dihasilkan dalam membantu untuk menaikkan environment, sesuatu environment tu. Okay, macam for example sound effects. Sound effects adalah bunyi yang terhasil apabila kita boleh lihat dengan mata kepala kita sendiri. Okay, ataupun dalam bentuk visualnya, apa benda yang kita nampak, kita akan nampak, kita dengar bunyi, itu kita panggil sound effects. Awak nampak ada orang tengah berjalan ataupun orang tengah berlari, tiba-tiba dia terlanggar tu sampah. Okey, so awak dengarlah bunyi dia jatuh. Okey, itu kita panggil sound effects. Okey, awak nampak kawan awak depan awak tengah puasa, tiba-tiba kawan awak makan aiskrim, dia buka wrapping paper, awak dengar bunyi kertas tu koyak. Okey, itu sound effects kita panggil. Ataupun awak balik, awak penat, awak nak tidur, lepas tu awak slam dekat awak punya pintu rumah, awak slam the door. Okey, itu sound effects. Benda-benda yang kita nampak kita panggil sebagai sound effects. Okey, dan apa setiap visual yang kita nampak kita kena buat bunyi sound effects. Okey, Foley. Okey, Foley pula adalah bunyi-bunyi yang kita tidak nampak tapi kita tahu dia ada. Apakah bunyi-bunyi yang kita tak nampak tapi kita tahu dia ada? Contoh, siapa boleh terang bagi sampel? Bunyi-bunyi yang kita nampak. Tadi sound effect bunyi yang kita nampak. Ini bunyi yang kita tak nampak tapi kita tahu dia ada. Angin, guruh. Yes, angin, bunyi guruh kita tak nampak tapi kita tahu dia ada. Okey? Kita tahu dia ada. Okey? Macam for example, awak nak masuk dalam bilik. Okey, awak nak masuk dalam bilik, okey? Lepas tu awak buka kipas, awak tekan switch kipas. Perlu tak kita nak tunjuk kipas tu berpusing? Dekat dalam footage kita? Tak perlu. Perlu.
Perlu. Okey, ada orang kata perlu. Kenapa perlu? Maybe itu adalah a part of kita punya footage yang nak letak. Okey, tak apa. Kalau kita tak letak kita punya kipas pun, kita buka switch, kita tahu itu adalah kipas yang berjalan. Sebab kalau lampu, maybe lah kita daripada gelap akan jadi terang, betul? So kita buka switch dan kita buat bunyi kipas. Bunyi kipas yang macam nak rosak, ada bunyi dia macam mana? Bunyi macam tu. So kita tahu kipas sedang berpusing. Kita nampak kipas ke tak nampak kipas? Kita tak nampak. Kita tahu kipas tu ada. Kipas tu berbunyi. Alright? Okay? Macam for example, awak sedang menonton TV. Okay? Tapi shot tu tak tunjuk pun TV. Awak sedang duduk depan TV saja. Tapi awak dengar orang bercakap. Awak nampak tak TV tu? Tak nampak. Tapi kita tahu TV tu ada. Orang sedang melihat ataupun orang sedang menonton TV. Itu kita panggil Foley. Bunyi-bunyi yang tak ada tapi kita ada-adakan. Supaya dapat membantu kita punya visualization. Benda-benda yang macam tak ni. Okey, macam for example, awak buat satu scene dekat kawasan taman. Okey? Ni selalunya scene kapal-kapal ni selalulah juga suka buat kan. Okey? Laki ni jumpa dengan girlfriend dia bawah pokok. Sembang. Saya nak tanya, awak nampak tak burung? Tak. Tapi kalau kita letak bunyi burung boleh tak? Boleh. Kenapa nak letak bunyi burung? Sebab dekat taman ada pokok. Yes, kita nak bagi environment sound. Kita letak bunyi burung, kita boleh letak bunyi cengkerik, kita boleh letak bunyi serangga-serangga dekat dalam hutan tu. Okey? Tapi kita nampak tak benda-benda tu? Tak nampak. Itu kita panggil Foley. Bunyi-bunyian yang tiada di hadapan mata kita ataupun tak ada dalam visual tapi kita letak supaya dia boleh enhance kita punya visualization. Itu beza the sound effects dengan Foley. Ramai orang confuse antara sound effects dengan Foley. Oh, samalah Foley. Yes, betul. Ada orang kata sama. Tapi sebenarnya Foley adalah bunyi yang kita hasilkan yang di mana kita tak nampak, manakala sound effects adalah bunyi yang terhasil apabila kita nampak. Alright, okay, jadi kita akan tengok dengan lebih detail. Now, let's turn into kita punya slide. So, at least you guys boleh get along dulu. Apa yang dikatakan dengan kita punya sound effects. Okay, kejap stop sharing. Okey, boleh nampak? Boleh, sir. Right, so apakah yang dikata dengan sound effects? Okey, alright, okey. Kalau tengok situ, sound effects adalah sound bunyi yang dihasilkan untuk membantu kita punya mood apabila kita melihat movie, kita lihat drama, radio dan sebagainya lah, animasi dan sebagainya. Okey, dia boleh jadi dalam pelbagai jenis form lah, macam saya bagi tahu cerita dengan awak tadi itulah. Alright, okey. So apa the purpose of kita punya sound effects? Okey, macam saya cakap tadi, untuk mendapatkan realityness. Okey, kalau kita tengok visual saja kita akan nampak macam kosong. Kita tengok sini yang untuk simulating reality, to create sound for certain action whether it's real or fantasy. For example, opening a normal wooden door or sound of the door opening inside the Starship Enterprise ataupun Star Trek. Okey, bunyi macam bunyi pintu yang kat shopping mall. Ada bunyi macam tu. Kalau kita bunyi pintu kayu, dia akan ada bunyi cracking. Okey? Okey. Nombor 2, untuk create moods. Okey? Macam tadi, kalau kita main games tak ada sound, kita rasa macam tak best lah kita main ni, kosong. Kita tengok animasi tadi tak ada sound, kita akan rasa macam bosan, cepat, dan kita akan rasa tak nak tengok dah. Itu functionnya kita kena ada kita punya sound effects. Okey, dia membantu untuk enhance. Okey? Alright, okey. Alright, yang ni tadi saya bagi awak explanation tadi yang saya cakap tadi. Mana tadi? Okey, saya kata Foley tadi. Okey? Add create something that is not really there. Okay, to create sound that isn't that are necessary seen on the screen, or perhaps the original sound wasn't good enough or loud enough it should be.
there is the sound we added to accompany that on the screen on event. Apa yang dia bagi tahu adalah sound yang di mana yang ada dan juga tak ada, ataupun yang ada tapi slow, okey, yang di mana kita datang untuk membantu menaikkan balik environment tu. Maybe lah for example you guys pergi shooting, you guys buat short film, shoot dalam hutan, adalah dengar bunyi riang-riang, okey, tapi tak berapa kuat. So apa you guys buat? You guys pre-record balik. You guys masukkan dalam tu. Maybe lah for example you guys punya travel log, you lalu kat tepi laut, tak ada bunyi ombak, sebab kita nakkan kita punya audio daripada kita punya mikrofon tu. So apa you guys buat? You guys boleh add on you guys punya bunyi ombak later on. You guys record balik dan you guys boleh tampal balik. Okay, untuk membantu orang dapatkan dekat punya environment. Okay, so dalam sound effects, this one is sound effects only. Okay, dalam sound effects dia terbahagi kepada 4 bahagian. Okay, so isolated sound. Okay, the first one adalah isolated sound. Apakah yang dikatakan dengan isolated sound? Adalah sound yang di mana kita dengar hari-hari. Okay, bunyi kereta, bunyi pintu, bunyi yang kata tapak kaki, bunyi jatuh, bunyi barang jatuh, bunyi telefon dan sebagainya. Alright, okay, benda yang kita biasa dan kita boleh isolatekan. Kita dengar bunyi pin-pin, kita itu bunyi kereta. Kita dengar bunyi handphone yang ringtone, kita tahu itu adalah bunyi handphone. Alright, specifically kita akan tahu. Itu kita panggil isolated sound. Okay. Nombor 2, specialty sound effects ataupun specialty effects, yang di mana yang ni hanya adalah untuk kita punya fiction sahaja. Okay, yang di mana kita guna based on pada kita punya imagination. Okay, macam for example, pernah tengok kan apabila orang kata, aku nak fikir kejap lah, lepas tahu dengar bunyi ding 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 ding. Macam kita tengah fikir, kalau keluar kat kepala kita ada bunyi mentol. Ataupun tengah nak kata ni, kejap aku fikir, tiba-tiba bunyi ting. Aku ada idea. Ting. Benda something like that. Okay, itulah kita panggil special effects. Foley sound. Okay, Foley sound. Foley sound are synchronized with the visual in motion picture or television program. This synchronization process is also called up a sound replacement. This audio wasn't clear when shooting was made and had to be recreated with Foley. Dengar tu bunyi sound yang di mana dia masuk dalam kita punya visual, yang di mana dia akan synchronize, yang kita boleh buat balik kita punya bunyi tu. Okey, itu kita panggil sebagai Foley. Macam for example, macam saya cakap tadi, you guys pergi shoot scene yang you guys dalam kereta. Okey, sepatutnya ada bunyi, for example bunyi kereta-kereta luar, tapi because of kita nak save kita punya sound yang kita rekod menggunakan mikrofon kepada kita punya pelakon, so kita re-record balik. Okey, ataupun kita ada satu bunyi yang di mana you kat rumah you tengah masak-masak, tuntang campak sana campak sini. Okey, so secara logik waktu ketika tu kita tengok bunyi sound tu macam tak cantik, kita boleh cantikkan balik dengan kita create balik bunyi tu. Itu yang kita nampak sedia ada. Okey, kalau yang sedia tak ada, macam for example bunyi Transformers. Siapa tahu bunyi Transformers macam mana? Ada tak pernah orang tahu kata bunyi Transformers macam mana? Tak ada kan? Tak ada orang pun tahu bunyi Transformers macam mana kan? Sebab Transformers adalah non-realistic punya items. Tak pernah ada wujudnya Transformers melalui kan melainkan kartun daripada awal dulu. Transformers asalnya daripada kartun. So tak adalah realitinya Transformers tu. Orang pun tak tahu. So kita lah sound designer yang kena buat bunyi Transformers. Nampakkan benda tu real. Nampakkan orang percaya bahawa besi tu adalah besi berat. Nampak orang percaya bahawa Transformers tu adalah yang kuat, bunyi dia gagah dan sebagainya. Alright, okay. Itulah datangnya kita punya Foley. And the last one adalah background ambience. Background ambience macam saya bagi tahu adalah bunyi-bunyi luaran yang kita rekod bagi membantu menghasilkan a good environmental punya sound. Okay, you dengar bunyi for example dekat kawasan-kawasan dalam hutan, bunyi riang-riang. Kawasan dekat tempat air terjun, you dengar bunyi air terjun. Bunyi hujan, bunyi dekat air mengalir, sungai dan sebagainya. Alright, jikalau perasan this kind of punya sound, environmental punya sound ni, background ambience lah, sebenarnya dia punya penghasilan dia sangat-sangat crucial tau. Sangat-sangat crucial sebab apa? Macam saya bagi tahu penghasilan bunyi-bunyi ni dia bukan sekadar
untuk kita dengar ataupun kita masukkan kat dalam kita punya filem, tapi digunakan untuk dalam semua jenis environment. Termasuk yang hari tu saya ada cerita dengan awak, apabila kita nak tidurkan baby kan, kita kena buka TV kan, yang bunyi yang last sekali tu kan, yang kita panggil white noise kan. Okay. So dalam hospital juga dia orang menggunakan this kind of punya sound, background punya sound. Okay, background punya ambience. Okay, jadi mana dia orang akan minta sound engineer create a sound, okay, yang di mana untuk membantu pesakit-pesakit ni sembuh. Yes, sound juga membantu pesakit-pesakit ni untuk sembuh lah. Okay, maybe for example sound yang macam ni, sound yang macam ni, sound macam ni. Okay, kalau perasan lah, let's say if you go to a very high end punya hotel, okay, kalau you go to very high end punya hotel, ataupun kalau you guys pergi ke mana-mana orang kata expensive punya restoran lah, kalau macam secret recipe tu tak ada lah. Okay, secret recipe tak ada, you guys kena pergi very expensive punya restoran lah. Okay, so saya tak tahu apakah yang dimasukkan dengan expensive punya restoran. Okay, sebab saya tak pernah pergi pun, right? Okay, setiap satu restoran ni dia orang akan bagi you dengar background ambience punya sound tau. Okay, macam for example bila kita masuk, perasan tak kenapa kita rasa restoran tu expensive? It's not the thing that makanan dia expensive, tak, makanan dia sama juga dengan makanan-makanan. Kalau macam for example you buy orang kata apa, lamb stick dekat dalam restoran tu dengan harga for example satu set maybe for example RM99. Sedangkan kalau you dapat kat luar harga sama RM15. Bezanya kalau you makan kat luar, you akan dengar bunyi kereta, bunyi horn, bunyi orang sembang, bunyi tukang masak tuntang kan. Okay, I siap. You akan dengar bunyi tu. Betul? Pernah makan kan dekat restoran biasa? Kita order, oh bang saya nak lamb chop. Saya nak chicken chop, saya nak lamb stick. Tapi dengar bunyi tuntang. Dia aneh. You dengar bunyi tu. So you tak dapat the exclusiveness dekat situ. Tapi whenever you go this kind of punya restoran, you order, they welcome you very good, orang kata apa, manners. Dia bagi you sit up, dia bagi you dengar this kind of punya environmental punya sound, sunyi, layan, you boleh sembang, you boleh berbisik dengan you punya partners tau. Bukan macam you boleh berbisik, dan berbisik tu you boleh dengar. You bayangkan dia punya level dekat this kind of punya places. Sebab dia tahu some people need some privacy. Okay, some people need some privacy. So that's why they create this kind of punya restaurant in which you guys boleh datang, you guys boleh discuss you guys punya business, you guys boleh sembang dengan you guys punya partners. Okay, dan tiba-tiba makanan sampai, you tak dengar pun dia tutang. Sir, your meal is ready. Dibuka, you dapat, wow, dengan presentation yang bagus, dengan ada ni, you makan salmon, you makan steak. Terasa mahal bukan pasal bahan sama. Kalau pergi makan ikan ambil kat mana, saya nak tanya. Dia orang ambil ikan kat mana? Ikan duduk kat mana? Katalah for example dia ambil salmon duduk kat mana, saya nak tanya awak. Salmon duduk kat mana? Laut. Dalam laut ada berapa banyak laut? Laut ada berapa banyak laut? Satu je. Laut ada tak laut masa-masa manis? Ada ke laut masa-masa manis? Tak ada kan? Tak ada. Ada ke laut ni dia masing-masing pedas sikit, masing-masing pedas. Kalau laut dekat belah Pangkor tu dia masing-masing gula sikit, manis. Tak ada, semua laut sama, semua laut masin. Okey? Jadi maksudnya ikan tu datang daripada tempat yang sama, sources yang sama. Tapi macam mana dia boleh create this environmental yang dia buatkan privacy of that particular places tu jadi mahal, makanan tu jadi mahal because of environmental. Okay, background ambience ni lah salah satu membantu. Apabila kita makan, kita rasa tenang, kita rasa selesa, kita rasa macam wow, I'm been at a very good restaurant and very good environment. You guys akan rasa tenang. Masa tu you guys macam tak apa, aku akan rasa tak apa, tak kisah pun bayar mahal sebab good. You bayangkan kalau you guys makan kat restoran tu berjalan RM60. Aku makan RM60. You pun makan rasa marah. Siapa? Bunyi-bunyi sekeliling you membantu you guys. Alright, okay. Pernah tak macam for example, kalau macam for example bila kita marah, you guys berada di dalam satu kawasan yang agak tegang, you guys akan bertambah marah. Okay, cuba bayangkan, that's why dalam Islam mengamalkan apabila kita marah, apa the first thing yang disuruh buat? Apabila kita hilang sabar, bila kita marah, apa the first thing yang disuruh kita buat? Ambil wudu. Yes, istighfar dahulu, awal-awal istighfar. Okay, istighfar, tenang,
ambil wuduk. Apa-apa jadi pun ambil wuduk. Kenapa? Sebab wuduk tu boleh menenangkan kita. Kalau ada diberi peluang, solat dulu. Okey, solat sunat 2 rakaat. Okey, lepas tu baru kita boleh berfikir secara waras. Okey, sebab bila ketika kita solat, apa yang berlaku pada ketika kita solat? Waktu kita tengah solat, apa yang berlaku? Apa dia punya bunyi environment dia? Sunyi, senyap. Dekat situ kita boleh berfikir, kita boleh tenangkan fikiran. Dan kita punya perasaan marah, kita punya perasaan anger ataupun kita punya keputusan yang kita nak buat tu akan menjadi lebih tepat dan jitu pada ketika tu. That's why itu yang diamalkan dalam Islam. Anything happen, okay? You ada masalah, cakap, sir, takkan saya kereta saya ni tengah langgar dengan orang, saya nak berhenti tepi jalan tu, saya nak solat sunat. Betul. Saya pun terfikir benda yang sama juga. Saya tengah marah ni. Okay. Secara logiknya, apabila kita berlaku dekat punya situation, kita sentiasa bersabar. Okay. Istighfar dahulu. Kalau boleh ambil air masak, sapulah dekat muka dan selawatlah 3 kali. InsyaAllah itu akan dapat menenangkan kita dulu untuk orang kata apa, daripada berlaku lebih kekecohan dan sebagainya. Okey, ada juga kalau tengok video-video yang di mana ada orang yang di accident tapi dia selamat. So apa dia buat? Dia terus sujud syukur. Kenapa? Sebab dia selamat daripada kemalangan. Bukan kata tak boleh, boleh. Maksudnya dia bersyukur pada awal tak berlaku apa-apa pada dia. Dia masih lagi selamat, dia beri peluang untuk hidup. Tapi ramai orang tak tahu. Ramai orang beranggapan cakap, kau dah langgar kereta aku, kau macam ni, siapa nak bayar? Fikir siapa nak bayar kan? Betul lah, secara logiknya common manusia akan fikir siapa nak bayar kan? Bukan aku langgar. Okay. Secara di sebaliknya, bersyukur aku kerana apa? Sebab Allah masih bagi aku peluang untuk hidup dan aku boleh fikirkan cara lain macam mana untuk aku settlekan masalah ni. Yang penting aku masih lagi hidup, aku masih lagi boleh mengutip pahala dan berbakti kepada Allah serta Rasul. Okey, itu yang kita nak sebenarnya. Tapi orang tak nampak. Orang nampak, siapa nak bayar? Right? Okey. So berbalik pada kita punya environment sound tadi, macam saya begitulah. So ada certain restoran dia menggunakan that kind punya sound. So ada 4 jenis sound effects. Isolated, specialty, foley dan juga background. Alright? Okay. Next. Okay, these are the guy yang menghasilkan foley. Nama dia adalah Jack Foley. Orang pertama lah menghasilkan foley lah dalam kita punya filem lah, yang di mana dia membuat bunyi-bunyi yang menambahkan lebih detail lah. Okay. So foley ni adalah, kalau tengok ada jenis 3 sebenarnya, ada banyak ni sebenarnya, tapi dia spesifikkan kepada 3 lah. Okay. Ada 3 jenis foley. Okay, sebenarnya ada banyak. Ini adalah antara 3-nya. Bunyi yang paling biasa kita dengar adalah bunyi tapak kaki. So kita akan buat bunyi tapak kaki. Kita kena buat. Kalau ada orang berjalan, kena buat bunyi orang berjalan. Movement, benda-benda yang bergerak, so kena ada bunyi. Dan juga benda-benda yang spesifik lah. Okay, macam for example bunyi pintu, bunyi orang angkat barang, bunyi kita pegang kunci, bunyi kita ambil kunci, bunyi kita ponggah-ponggah bag. Benda-benda tu sebenarnya kalau kita rekod menggunakan kamera biasa, kita tak akan dapat. Okey, tapi disebabkan kita nakkan the realityness tu, kita kena create benda-benda tu. Alright? Okey, macam mana foley ni dihasilkan? Okey, selalunya foley ni dia ada dalam satu studio yang kalau tengok pada gambar tu, itu adalah basically a foley punya studio. Okey, foley punya studio tu dia ada banyak barang-barang. Barang-barang yang memang standard kita nampak everyday kat dalam, kerusi, meja, kalau ada piano, kayu, air. Nanti saya akan tunjuk you video lah. Okey, di mana dia ada foley studio untuk dia rekod. So apa dia orang buat? Sebelah belakang sana adalah studio untuk rekod, sebelah sini adalah tempat dia orang masukkan barang-barang. So depan tu akan ada satu skrin ataupun TV yang di mana dia akan hantar visual tu ke dalam studio. Yang dalam studio ni akan ada artis-artis foley yang akan menghasilkan sound based on pada apa visual yang diorang nampak. Okey. Dalam penghasilan foley adalah
bergantung kepada sound engineer ataupun sound artist tu. Jikalau dia boleh menghasilkan sound Foley yang lebih tepat, macam for example bunyi rantai, so dia pakai rantai. Tapi bila sampai ke tu, rantai ni macam terlampau lembut, so dia kena create rantai yang agak berat dan tebal. So macam mana dia nak buat? Okay, maybe for example dia ambil rantai tu, okay, dia manggakan rantai tu. Okey, dia manggakan rantai tu, lepas dia manggakan rantai tu, dia scratchingkan mangga dengan rantai. So kita akan dengar bunyi solid dengan bunyi rantai sekali dia bersentuhan. So dia akan menghasilkan berlainan bunyi. Bunyi tapak kasut. Setiap satu kasut tu dia akan ada different sound. Kasut yang mempunyai tapak getah bunyi lain. Kasut yang mempunyai tapak yang kayu tu akan bunyi lain. Kasut perempuan bunyi lain. Kasut lelaki bunyi lain. Okey. So benda-benda ni lah dia orang akan buat dalam studio dan dia orang akan rekod sendiri. Alright. Okey. Okey, ini adalah principle of audio editing. Saya rasa saya dah ajar you guys. Ni okey, nanti kita akan tengoklah. Nanti saya akan Foley ni saya akan tunjukkan awak. Okey. So ini adalah principle of audio editing. Nanti kita akan tengok dekat dalam kita punya lab kejap lagi. Kita ada EQ, kita ada reverb, kita ada delay, kita ada gates. Okey, benda-benda ni lah yang kita nak kena tahu. Okey, EQ adalah untuk kita nak gain, kita nak boostkan kita punya sound. Reverb adalah something yang bunyi yang kita tak nak bagi dia dry, kita nak a bit macam ada bunyi selepi-selepi sikit. Delay, kalau kita nak buat dia macam delay. Gates adalah dia kanan punya effects lah. Okey. Lepas tu kita ada distortion, tremolo, chorus, phrases. Okay, all those effects yang kita akan pakai nanti, kita akan tengok. Okay, flanger, compression dan juga limiter. Okay, limiter ni adalah normally kalau kita nak limitkan kita punya sound on a certain punya level, itu kita panggil limiter. Flanger ni adalah macam for example, kamu. Saya. Itu kita panggil flanger. Alright. Okay, dia ada repetition. Dan dia akan continuous. Okay, dia punya bunyi macam tu. Alright, okay. Ini adalah last kali kita punya audio delivery punya storage. Alright, okay. Dia ada banyak. Okay. So dulu saya simpan saya punya audio dekat dalam saya punya CD ataupun dalam saya punya disket. Sekarang ni tak ada. Semua hantar, pergi Spotify, pergi sini, pergi SoundCloud. Okey, lepas tu compact disc. Okey, so ini adalah format yang you guys kena tahulah. Okey, kalau untuk kita simpan dalam Spotify, Tidal ataupun online store, ini adalah dia punya setting dia. You guys kena setkan kepada 1644-100 wave punya file. Kalau you guys nak masukkan dekat Bandcamp ataupun cloud, you guys boleh store up to 24 bytes untuk kita punya ni lah. Sample rate dia masih lagi sama. Kalau CD dia ada dia punya own system dia, so you guys no need to do, dia akan automatically compress. Kalau Vinyl Records dalam kita punya CD hitam tu, okay, dia punya sampling rate dia sama. Okay. Kalau kaset kita ambil 16 bit sahaja, tapi dia punya sample rate dia masih lagi sama. Okay. Now kalau kita tengok streaming online, kita boleh pergi up to 24 bit, okay, dengan 48,100, okay, 48,000 punya wave. Maksudnya lagi tinggi kita punya sample rate, lagi bagus kita punya quality of kita punya sound. Kalau awak tak percaya, cuba awak pergi kat YouTube, awak search video yang the first video YouTube video yang ada kat YouTube, awak dengar dia punya sound dengan current punya video punya YouTube dengan dia punya sound, awak akan nampak dia punya different. How bad is kita punya yang the first video YouTube yang keluar dulu. Okay. Lepas tu untuk music licensing, sini adalah untuk kita do some license untuk kita punya music. Dia akan ambil yang paling the maximum. Dan juga kita punya compact disc tadi lah saya dah explain. Ini berkaitan tentang kita punya audio delivery. Alright, okay. So hari ni kita dah cover tentang kita punya sound effects. Nanti kita akan sambung lagi tentang sound effects. Ada banyak benda kita nak cerita. Foley, terutama sekali Foley. Yang ni untuk kita punya sound ni, kita akan tengok kejap lagi dalam kita punya waktu lab nanti. Alright, okay? Boleh? Boleh, sir. Alright, okay. Kita go for break, okay? Nanti kita akan return balik. Kita punya kelas patutnya pukul 11 kan? 11 itu kita continue sampai pukul 12, betul kan? Kelas kita 9.12 kan, betul? Okay, kita go for break. Nanti kita sambung balik untuk kita punya lab session. Alright, okay?
Okay, sir.